A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma arzuqna asy-syahadah. Allahumma arzuqna asy-syahadah. Allahumma arzuqna asy-syahadah. Allahumma ansuril Islam. Allahumma ansuril Islam fil mujahidin fi Suriya wa fi Palestin wa fi Burma wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kan kita membasahkan lidah kita untuk mengucap syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berikan taufik dan juga hidayah kepada kita, boleh kita sapa sekali lagi dalam bulan Ramadan kali ini. Dan juga kita pun dah puasa pada tahun depan. Tahun lepas kita dah puasa dah, dan juga tahun ni kita sapa pula Ramadan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menyempurnakan benda hak yang kita wasa kata tak cukup lagi, hak benda kita wasa kata tak sempurna lagi yang tahun lepas. Kita mari sempurnakan bulan Ramadan pada tahun ni. Maka alhamdulillah yang Allah Subhanahu taala itu masih lagi bagi umur juga kepada kita. Maka para pendengar yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama menadahkan telinga kita dan juga mari kita perhati, marilah kita dengar, supaya kita itu boleh jadi membuat kepada kekuatan iman kita, supaya menjadikan iman kita itu kuat daripada sedia. Maka kita lah dengar benda-benda yang nak menambah ilmu kepada kita. Dan juga seperti kata Muaz bin Jabal, kata dalam satu hadis sahih, Muaz bin Jabal kata, ijlis bina mu'min sa'ah. Marilah kita duduk dan juga dengar supaya iman kita itu kuat, dan juga menambahkan iman kita. Maka alhamdulillah, Rasulullah juga kata juga berkenaan dengan untuk kita itu membarukan iman kita, untuk kita itu menjadikan iman kita kuat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanina? Qala aktsaru min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iaitu Rasulullah kata suruh kita itu membarukan iman kita. Dan juga apabila para sahabat dengar kata Rasulullah suruh membarukan iman, maka para sahabat, ada seorang sahabat apabila dia dengar, maka dia pun tanya Rasulullah, qila ya Rasulullah, wa kaifa
nujaddidu imanina. Bagaimana wak kami ni nak membarukan iman? Maka Rasulullah jawab kepada sahabat, qala aktsaru min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah jawab kata, hendaklah kamu membanyak kata kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membanyakkan kata kalimah syahadatain. Itu adalah satu cara yang nak membarukan iman kita. Kerana kadang-kadang kehidupan kita ada tepuh dengan benda-benda yang maksiat, dan juga benda maksiat itu membuat kepada iman kita itu dhaif, iman kita itu kurang. Lalu itulah supaya kita nak menjadi iman kita kuat semula tu, kita membanyakkan kata syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu panggil kata satu cara yang kita boleh membarukan iman kita. Dan juga kebiasaan manusia dalam kehidupan, ada terasa mujur, ada terasa duka cita, dan juga ada berbagai-bagai. Kadang-kadang kita rasa kriat, kadang-kadang kita rasa miความสุข. Dan juga itu adalah fitrah manusia. Kerana kalaulah kita hidup seni sama, ataupun kita dalam kehidupan kita tu susah sama, rasa kriat sama, ataupun rasa serabut sama, itu kalaulah pesen tu panggil kata tidak dikatakan kehidupan, ataupun kita tak dapat boleh kecak rasa hidup, tak dapat boleh limรสชาติ ของชีวิต kerana manusia kebiasaan boleh kecak sama ada rasa sedih, sama ada rasa mujur, dan juga bagai-bagai lagi. Itu panggil kata kehidupan yang sempurna. Dan juga ketika yang kita sedih, maka sama ada sedih dan juga sama ada kriak dan juga sama ada mujur, haraplah kita membanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu juga masih lagi bagi nikmat-nikmat banyak kepada kita, dan juga kebiasaan yang manusia nak lupa. Kebiasaan manusia yang nak lupanya iaitu dua nikmat. Kebanyakan manusianya lupa. Dan juga dua nikmat ni iaitu nikmat sihat dan juga wal faragh. Nikmat kesihatan dan juga nikmat waktu yang luang. Dua-dua nikmat ni adalah nikmat yang kebanyakan manusia itu nak lupa ataupun tidak syukur di atas yang dua nikmat ni. Yang setelah mana Allah Subhanahu wa taala itu bagi kesihatan kepada kita, tetapi nikmat kesihatan kita itu kita tak nampak. Apabila kita tak nampak, maka kita tak syukur. Kita nak nampak di atas nikmat kesihatan, nak nampak harga di atas kesihatan itu apabila kita sakit. Apabila ataupun ketika kita sihat, banyaklah kita nak buat benda-benda yang sia ataupun benda-benda yang maksiat. Kurang nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sakit, itulah baru kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang beriman. Kalaulah orang tak beriman, kadang-kadang dia kena cuba, dia tak rasa lagi, dia tak berasa lagi kata ya tu dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kurang beriman. Tapi kalau orang beriman, alhamdulillah lah, apabila dia sakit, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang kedua yang kebiasaan manusia nak lupa lagi iaitu waktu al-faragh, masa luang. Masa luang kita tak khabar. Masa luang kita kebanyakan kita tak khabar. Kita buat benda yang tak pakai kerja di atas masa luang kita tu. Kerana masa kita mesti ambil
kepentingan ke atas masa kita. Kerana satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya berkenaan dengan masa. Ketika kita hidup di atas dunia, masa yang kita luar ataupun masa berapa tahun, misalnya kita hidup 60 tahun, dalam masa 60 tahun itulah disoal pada Allah Subhanahu Wa Taala, semasa 60 tahun ketika hidup atas dunia, membuat gapo atik, buat faedah gapo atik kepada masyarakat, buat faedah gapo atik kepada keluarga kamu, adik-beradik kamu, dan juga masyarakat, dan juga kepada negeri kamu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah apabila kita dah dengar kata kebanyakan manusia itu yang Nabi katanya nak lupa di atas dua nikmat, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa luar. Apabila kita dah tahu banyakkan manusia nak lupa dua-dua nikmat ni, maka haraplah kita ambil kepentingan di atas dua-dua nikmat ni lah. Kerana ini adalah yang nikmat, satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita juga, yang kita mesti ambil fikir. Allah Subhanahu Wa Taala, kerana gapo Allah Subhanahu Wa Taala wi kesihatan kepada kita? Kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala wi masa luar kepada kita? Sebab gapo Tuhan wi kita sihat lagi? Wi kita boleh makan nasi molek lagi, wi kita boleh main molek lagi, wi kita boleh jalan molek lagi. Kita fikir molek situ. Dan juga satu lagi, sebab gapo Allah Subhanahu Wa Taala wi masa luar lagi pada kita? Wi kita boleh pergi situ, wi kita boleh pergi sini, boleh wi masa kita boleh buat tu, boleh buat ni. Sebab gapo? Dan juga kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan iaitu semuanya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerana itu adalah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dan juga jin untuk beribadat kepadanya. Dan juga lain-lain lagi benda yang jadi faedah kepada masyarakat. Haraplah kita mikir di atas masa-masa luar dan juga kesihatan kita pada sekarang, kalaulah kita masih sihat lagi. Maka alhamdulillah, pada sekarang kita mesti panggil kata menjadikan satu keluarga kita ataupun menjadikan diri kita sebagai diri kita duduk dalam lingkungi al-Islamiyah, ataupun keluarga kita dan juga orang kampung kita. Kerana kita mesti jaga diri kita sendiri dan juga keluarga kita dan juga orang kampung kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei wahai orang yang beriman, maka haraplah kamu tu jagalah ataupun jagalah diri kamu, qu anfusakum, dan juga jaga juga ahli kamu, wa ahlikum nara. Dari apa suruh jaga daripada? Iaitu suruh jaga daripada api neraka. Suruh jaga daripada api neraka. Maka cara-cara kita nak jaga, nak jauh daripada api neraka, kita nak menjadikan diri kita sebagai diri duduk dalam lingkungi al-Islamiyah, ataupun menjadikan satu negeri itu Daulatul Islamiyah. Negeri kita maksudnya di sini tak mesti kata semua negeri Thailand, semua di atas dunia. Kita mulakan negeri kita menjadikan Daulah Islamiyah, mulakan dengan keluarga kita dulu. Mulakan dengan keluarga kita dulu. Kita buat jadikan keluarga kita itu adalah keluarga Islamiyah. Bagaimana keluarga Islamiyah? Macam mana nak buat keluarga Islamiyah? Kita menjadikan seperti yang kita tahu. Dalam setara mana Islam ajar, setara mana Islam larang, setara mana Islam boleh buat, setara mana Islam tak boleh buat. Maka haraplah kita jaga di situ. Kalaulah kita jaga di situ, insya-Allah kita akan selamat daripada api neraka, dan juga kita boleh lagi jaga keluarga kita menjauh daripada api neraka. Itu panggil kata kanton red. Hak kita nak tarbiyah,
Kita tarbiyah diri kita sudah, kita tarbiyah ahli keluarga kita pula. Kalaulah keluarga kita dah jadi keluarga Islamiah ataupun dah jadi negeri Islamiah dalam keluarga kita, semua anak kita, isteri kita semua dah jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala, dah jadi orang yang sentiasa duduk dalam lingkungi al-Islam. Apabila sempurna dah, kita peluah negeri kita. Kita peluah negeri kita, kita pergi dakwah pula, kita pergi tarbiyah pula orang masyarakat dalam kampung kita ataupun jiran-jiran kita dulu. Kita tarbiyah jiran-jiran kita dulu. Wi jiran-jiran tepi rumah kita faham Islam. Wi jiran tepi rumah kita faham di atas ataupun wi faham di atas agama yang sebenar. Islam yang sebenar tu pasal mana? Kerana kalau kita tengok pada sekarang, pensi kata setengah daripadanya tak faham Islam. Jadi orang Islam tetapi tak faham Islam. Tak tahu kata Islam tu kerak Islam sungguh tara mana. Maka kita, kalaulah kita sebagai orang tahu berkenaan dengan al-Islam, berkenaan dengan agama al-Islam, maka haraplah kita sebar Islam itu untuk menjadikan orang yang hak tak tahu tu supaya dia faham Islam. Apabila kita dah dakwah, kita dah tarbiyah orang jiran-jiran kita, kita mulakan buat pula kampung kita sebagai menjadikan kampung orang yang faham agama Islam. Dan juga kalaulah kita boleh buat orang kampung kita juga, maka Allahu Akbar, alhamdulillah, kerana itu adalah satu tujuan ataupun satu kan bagi kita tu dah jaya dah setengah. Kerana kalau kita boleh buat orang kampung kita duduk faham Islam ataupun dalam lingkungan orang Islam, nascaya dalam kampung kita itu akan tak ada benda yang mabuk-mabuk, tak ada benda yang pelik-pelik. Kalaulah orang faham Islam sungguh, maka kampung kita tu kampung yang seni, kampung yang akan berlaku dalam kampung kita akan berlaku bahagia dalam kampung kita. Maka alhamdulillah pada sekarang ni kita mesti tahu kata sebelum nak sampai situ ataupun sebelum kita nak buat situ, kita mesti tahu kata kita pada sekarang jadi siapa. Nak cut ni, learning ni, kita mesti tanya diri kita, kita adalah pia. Kita adalah pia. Kita rabut bat jadi siapa learning. Kita sebagai ayah ke, kita sebagai anak ke, kita sebagai ibu ke, kita sebagai anak ke, ataupun kita sebagai pelajar ke, kita sebagai kru ke, kita sebagai acan ke, ataupun kita sebagai ketua kampung ke, ataupun kita sebagai tua negeri. Kita mesti tahu kita sendiri learning kita duk rabut bat gapo. Maka apabila kita tahu kita sendiri jadi gapo, makalah haraplah kita buat diri kita sepatut maksum kabut bat hak kita jadi kabut bat tidak penju. Kalaulah kita jadi ayah, kita thamnati ayah hai tem thi. Kalaulah kita jadi mek, kita thamnatiของแม่ให้เต็มที่ gapo kerja ayah, gapo kerja mek. Kita nawi sepenuh di sini. Kalaulah kita sepenuh sini, kita tahu apakah kerja mek, apakah kerja ayah, maka insya-Allah keluarga kita adalah keluarga bahagia. Anak kita akan jadikan anak yang soleh. Kalaulah kita tahu dalam Islam kerja ayah gapo, dalam Islam kerja mek gapo, maka kalaulah kita tahu pasal kata sungguh-sungguh, di antaranya tahu cara yang nak belak anak kita, nak perak anak kita pasal mana, nak ajak anak kita pasal mana. Kalaulah kita tahu sungguh, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan, kesenangan pada masa depan, insya-Allah. Dan juga kalaulah kita sebagai anak, gapo tanggungjawab anak, gapo kah kerja anak, pupen lu gapo kita nak buat. Kita nak kena buat dengan orang tua kita pasal mana, kita nak buat dengan kawan-kawan guru kita pasal mana, kita nak buat dengan orang kampung kita pasal mana, ataupun kita sebagai anak, gapokah kita nak buat sebagai anak yang soleh supaya jadi keluarga kita, ayah kita dan juga mak kita seni. Maka
Kalaulah kita jadi, misal kalaulah kita jadi ketua kampung, apakah tujuan kita, apakah kerja kita? Hak ni sepatut panggil kata benda yang kita kena mikir. Benda yang kita nak mikir supaya apa? Supaya nak berlaku, supaya nak menjadi kebahagiaan dalam keluarga kita dan juga dalam kampung kita. InsyaAllah, kalaulah kita tahu diri kita sendiri, kita akan dapat boleh tahu insyaAllah. Tetapi kalaulah kita tengok pada masa sekarang, learning dah, kita tengok learning dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita banyak pasal kata duk punah. Pasal kata sebab-sebab pasal kata tak faham Islam. Sebab-sebab di antaranya tuk liang du ataupun tarbiyah. Kena tarbiyah mari bukan dengan cara Islam. Sebab itulah pasal kata banyak ya wacun learning panggil kita wairun learning syabab. Wairun learning duk punah. Banyak tak faham Islam kerana asah yang sebenar yang agama Islam itu tak kemah. Kalaulah asah pada awal-awal ataupun ketika dia duduk rumah dia tu, sebelum dia nak pergi jauh, sebelum dia nak tinggal kampung dia, nak pergi nak ngaji jauh-jauh, kalaulah dia kena dididik oleh cara-cara Islam, maka dia kemahlah iman dia, maka dia boleh duduklah apabila gapo nak tipu di atas dia. Tetapi kalau dia dididik bukan dengan cara Islam ataupun dia tidak diasah dengan cara Islam, asah diri dia tak ada asah Islam, maka apabila dia tubik daripada kampung ataupun tubik daripada rumah dia, apabila dia temung benda yang di luar-luar, akan buat dia tu jadi orang lain daripada orang yang berimeh, jadi orang yang kurang berimeh. Kalaulah kita tengok pada sekarang juga, kita tengok ke bakak, Allahu Akbar, banyak panggil kata wairun ataupun pemuda-pemuda kita, ya wacun kita pasal kata buat benda yang pasal kata tak buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripadanya, kalaulah kita tengok hak yate, hak wairun yate tu duduk bakak kadai-kadai, setengah daripadanya duduk asrama ataupun duduk berak kali dengan retina dengan tidak bining. Setengah daripadanya orang tino pasal kata hak Islam, duduk sesama Islam dengan tak bining, duduk dengan yate gawe dia Islam tu dengan tak bining. Tetapi hak lebih berat pada tu lagi, iaitu anak, pasal kata anak pemuda kita, anak dara Islam kita, hak lebih sedih sekali, iaitu hidup dengan cari siwit dengan orang kafir, dengan orang kafir. Pasal kata benda hak yang kita sedih sekali tengok pada masyarakat kita pada sekarang. Maka semua di sini kata salah satunya di asas yang mula-mula sekali. Kalaulah asas pada asas hak dia tu panggil kata asas dia kerah, dia tak akan jadi pasal tu. Ataupun asas tak kerah tetapi dengan wasa kata mai pendrai, wasa tak apa, wasa tak email dia tu kemah dah. Tetapi orang kita kalaulah berasa bagi tu pasal kata dia akan berlaku di atas dia satu-satu cubaan, dia akan berlaku juga di atas dia satu-satu cubaan. Maka haraplah kepada pemuda, kepada wairun, mereka kata haduk ngaji radap matium seksa, belum lagi masuk mahal radap mahalai, belum lagi masuk radap mahalai. Kita jangan mikir kata lok ni peluk ti suai ngam. Kerana kalaulah kita tubik daripada radap matium seksa atau masuk radap mahalai, ada banyak lagi yang kita nak jumpa. Ada banyak lagi, banyak perkara lagi yang kita nak jumpa, banyak perkara lagi. Maka semua itu di atas dunia kita, pasti kata keliling kita adalah, kalaulah kita tengok pada sekarang agak panggil kata rob tu warau mi tesing ti suai ngam. Ada benda yang molek-molek, benda yang sing kata nampak tu rasa nak buat. Kadang-kadang benda tu wak kita tubik dalam ajaran Islam. Kadang-kadang benda tu wak kita tubik daripada ajaran Islam. Maka
bulan Ramadan ni lah nak menjadi bulan yang ubah diri kita, ataupun nak menjadikan bulan yang menjadi kita sebagai orang baru, nak menjadikan kita sebagai orang baru. Maka haraplah kita apabila kita dah sampai bulan Ramadan dah, kita sapa dah bulan Ramadan lah ni, haraplah kita guna Ramadan, haraplah kita guna Ramadan menjadikan harga bagi kita, ataupun pesan kata menjadikan Ramadan sebagai tantun ciwit mai bagi kita. Kita nak mulakan jadi orang baru. Kerana kalulah kita biasa duk buat benda yang tak molek-molek lagi, buat benda yang maksiat lagi, kita marilah tinggal benda tu dan juga jadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terima apabila kita nak taubat kepadanya, insya-Allah. Dan juga alhamdulillah dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala itu sangat murah kepada kita, sangat murah kepada kita. Kalaulah kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan bagi juga kepada kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala kata dalam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam satu hadis, Rasulullah kata ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak tolak doa. Satu daripadanya iaitu orang puasa, dan juga yang keduanya Imamul Adil, iaitu ketua yang adil, dan juga yang tiganya Al-Mazlum, orang kena zalim. Dan juga salah satu daripada 3 ni iaitu puasa. Kita pada sekarang kita dalam bulan puasa, maka haraplah kita membanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu terimakan doa kita dan juga hidayah kepada kita, boleh kita jadi orang baru insya-Allah. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu juga masih lagi beri peluang lagi pada kita, boleh kita dengar patah dua patah berkenaan dengan agama dan juga berkenaan dengan ajaran dalam Islam. Maka alhamdulillah supaya kita berjaya dalam bulan Ramadan, maka haraplah kita buat semua dalam bulan Ramadan benda yang kita boleh buat. Kita puasa dan juga kita maya berjamaah di masjid, dan juga kita maya tarawih berjamaah di masjid, dan juga kita baca Quran. Sama ada mai tarawih kita, kalaulah kita sama ada tempat yang buat 8 rakaat ataupun tempat buat 20 rakaat, kalaulah kita sebagai orang yang tak pandai baca Quran, misalnya kita sebagai orang yang tak pandai baca Quran, maka kita carilah tempat mana yang maya tarawih yang baca semalam tu 30 juzuk, supaya kata kita tu apabila habis bulan Ramadan dia khatam Quran, kita pun khatam dengan sama dia juga. Kalaulah kita sebagai orang tak pandai baca Quran dah duk maya tempat baca tak ikut sejuh, ataupun kita maya lagi tempat yang baca Quran tu tak cukup sejuh, baca Quran tu sikit, maka apabila habis bulan Ramadan rugilah bagi kita. Tetapi kalaulah kita boleh baca Quran, maka haraplah kita membanyakkan baca Al-Quran. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang turun Al-Quran kepada kita. Turunkan Quran bulan Ramadan adalah bulan yang turun Al-Quran. Haraplah kita baca Quran, bukan puasa saja. Maka alhamdulillah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tahu apa perintah Allah Subhanahu wa taala, apa larangan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tunaikan, kita mesti patibat. Kerana itu semua adalah akan jadi natijah kita pada hari kiamat. Kalaulah kita buat baik, kita akan boleh baik. Kalaulah kita buat tak baik, kita akan, natijah kita tak lain tak bukan kalau kita buat tak baik, iaitu neraka. Maka haraplah kita menjauh daripada azab-azab api neraka, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah sebagai peringatan kepada kita, kerana kita selaku ummah, maka haraplah kita sesama bagi peringatan sesama
orang Islam, sesama orang mukmin, kerana peringatan itu adalah benda yang penting bagi orang mukmin dan juga akan bagi manfaat kepada orang yang mukmin. Maka alhamdulillah, saya pun tidak memanjangkan masa lagi, maka sekadar ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.